Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, nama saya Nur Azam Budin, bersama saya di Trader Lifestyle. Hari ini saya nak bercerita mengenai Settle Debt Challenge kita. Kenapa saya pilih stok M3 Tech. So, sebelum tu saya nak ucapkan tahniah kepada semua follower Notion yang saya share itu. Korang beli harga price 775. Saya ingat lagi saya bagi 775. Dan hari ni Jumaat 775, hari ni iaitu hari Isnin 3 hari bulan 8, dia pergi highest 1.09, almost limit out. So saya ucapkan tahniah pada mereka yang hold. So hari ni saya nak share dengan anda kenapa saya pilih MTech sebagai orang kata untuk selesaikan hutang lah, tunggak. Sebab apa saya suruh beli. So basically saya share trading idea ni untuk korang decide sama korang nak follow ataupun tak. Tapi this is a challenge. Siapa follow, mereka yang dapat lah. So jom kita tengok kenapa saya pilih. So ini adalah MTech, okay. Price saya share adalah 12 dan 15, okay. So saya dah match 120, so should be korang pun match this price. And 115 saya masih queue, nampak gaya macam tak dapat, tapi it's okay, tak ada masalah. So saya nak share dengan korang dulu. Sebelum saya masuk ke part ni, saya nak share dengan korang dulu bahagian charting. MTech dari segi chart, masa saya decide untuk korang beli tadi, okay, masa saya decide suruh korang beli tadi, price dia adalah dekat sini, bawah ni. Semalam masa hari Jumaat lepas dia jatuh sebab semua market jatuh, panik sebab orang menjual. And then last minute pukul 4.45 ada orang membeli dekat area 115 dan dia naik ke 12 sen. And then itu bukanlah faktor kuat untuk saya beli, tetapi saya lihat MTech ni dia ada potential. Kenapa? Okay, hari ni saya nak ajar ilmu baru untuk korang. Kita panggil dia Golden Cross. Golden Cross ni apa? Okay, Golden Cross adalah bila kita lihat, okay, 3 EMA besar iaitu EMA 200, EMA 100 dan 50 crossing. Okay, crossing baru. Dan kalau korang nampak, saya akan tunjuk korang contoh stop hari ni yang Notion. Korang tengok apa terjadi bila EMA tu crossing. Okay, this EMA crossing kat sini. Korang tengok daripada sini. Okay, kita tengok daripada sini. EMA crossing, korang tengok macam mana chart dia pergi. So every time EMA crossing, chart dia akan berjalan, right? So Notion agak memang tempting lah. Siapa yang follow, saya ucapkan tahniah. So untuk MTech, same thing happen. And kita boleh expect dia boleh pergi at least 17 sen. Sebab apa 17 sen? Sebab previous high dia adalah sini. Nampak ni? Double top, resistant kuat. Okay, so kita boleh assume first target price dia adalah 17 sen. First price. Tapi saya nak tamak sikit sebab saya nak target this price. This price 280. Kenapa? Okay, this is where we decide on fundamental part lah. Okay, jom kita tengok sikit fundamental. Okay, kita buat kajian sikit dari segi fundamental. Okay, ni ilmu baru untuk korang. Alright, kenapa saya decide untuk stick to MTech, saya share dengan korang. Sebab okay, pertama saya cakap terus terang, MTech fundamental out. Okay, korang tengok PE ratio dia loss, dividend yield pun tak bagi, ROE return of equity pun tak ada, loss memang total loss. Okay, tapi kan dalam keadaan loss ni kan, korang nampak tak ada director membeli, acquire share ni. Dan ini tarikh dia baru 22 Julai. Okay, 22 Julai maksudnya 3 weeks back lah, 2 weeks back. So biasanya untuk satu amount yang orang membeli secara banyak macam ni, dia tak boleh dispose hari ni beli, besok dia nak dispose. It takes around 3 to 6 months untuk dispose semua, untuk buang semua share. So sekarang ni kita baru 2 weeks depan lah sebelum hari diorang acquire. So I assume, kita assume sebab kita tak boleh cakap oh ni confirm, tapi saya assume dia nak bawa direction dia jauh. And
kita tengok pula apa related news yang ada dekat counter my M3 Tech. Okay, korang boleh tengok. Ni website dia, nama dia Malaysian Stock Biz. So korang boleh tengok. Okay, recent news yang paling tergempar adalah M3 Tech ni. M3 Tech partner Systematical in COVID-19. M3 Tech dia partner dengan AT. AT adalah satu lagi syarikat. Okay, AT punya price, kalau korang nak tahu, okay, kita tengok AT punya price. So AT sekarang ni dia pun tengah fasa accumulate. So maksudnya kita tak tahu sekarang dia fasa accumulation ataupun dia sideway. Dia tak pergi atas ke tak, bawah ke tak, kita tak tahu. Tapi dia partner dengan ni untuk buat sistem apa? Sistem immunization untuk COVID-19. Korang bayangkan, sekarang ni US tengah meletup US dah kes dia naik gila-gila, and then kita tahu Australia pun dah declare panic sebab tak terkawal dah. So kita tahu market untuk demand untuk disinfection ataupun related COVID stock lah, macam healthcare semua berkaitan. Jadi sekarang ni M3 Tech dia sekarang venturing untuk bisnes ni. So kita tahu, and maybe sekarang kita tak tahu internally apa yang dia tengah buat, bidding ke, dia tengah bidding project ke, ataupun dia ada bidding job ke, kita tak tahu. Tapi apa yang kita boleh katakan yang M3 Tech sekarang dia dalam usaha untuk involve in healthcare punya business. So kalau korang boleh tengok kat sini okay, you boleh baca lah benda ni, ada news ni memang you boleh tengok. Tapi kat sini you boleh tengok MC Technology and IT Engineering Solution have linked a memorandum of collaboration for supply, provision enhancement and value addition to anti-epidemic integrate in disinfection chamber in the fight against COVID-19. So apa yang menguatkan lagi kita adalah apabila QR dia sekarang ni masa 16 Jun ataupun quarterly report dia masa 16 Jun positif, maksudnya ada peningkatan keuntungan. So kalau benda ni venturing into the healthcare punya ni dengan demand tinggi, kita boleh assume yang the next tip. Sebab kalau korang tengok macam Top Glove semua, korang nampak QR ataupun CarPlace. So stock ni yang relate dengan healthcare semua QR dia, turnover dia jadi macam positif sebab untung, sebab demand tinggi sekarang kan. So kita boleh assume benda yang sama berlaku dekat M3. And apa yang saya nak share dengan anda adalah paling penting adalah acquire ni. And diorang, kita sebagai orang luar, kita tak tahu apa yang akan berlaku. Tapi orang director yang dalam company ni, mereka lebih tahu direction syarikat. And diorang bukan beli saja-saja kalau diorang tak nak untung. And kita boleh assume diorang akan push. For time being, kita boleh target 17 sen. Tapi once they break the price, kita boleh nampak maybe dia akan bawa ke 280. Kalau korang rasa korang tak boleh hold until 280, tak apa. 17 sen, jual. As long korang untung. Okay, sebab saya banyak letak capital saya kat dalam ni sebab saya believe yang dia boleh pergi higher dengan support apa yang you guys nampak ni lah. So macam case last time saya share dengan korang chart pula. Korang tengok apa jadi SRX. Nampak chart SRX macam mana dia naik. Sekarang ni SRX dah jalan. DGB sebagai salah satu yang shareholder acquire, nampak dalam sideway, tunggu masa announcement bagi tahu, boom, meletup. Okay, almost tengok dia tengah crossing. So this is golden crosses lah, kita panggil golden cross. So ini adalah benda yang kita nak tengok hari ni. Alright, so full direction untuk DGB SRX ni adalah good news lah. Korang boleh decide untuk beli ke tak. Okay, itu pulang pada sendiri, saya tak nak suggest ke apa, tapi it's up to you untuk beli atau tak. So tapi saya personally dah entry dekat M3 Tech. So saya expect benda ni akan pergi highest price. And saya rasa QR dia for the next QR pun akan meletup. So untuk sementara siapa yang masih ada pegangan, saya ucapkan tahniah sebab sekarang pun price dia dah naik ke 13 sen. So should be okay. Hopefully dengan keuntungan ni korang boleh settlekan hutang-hutang korang. And then saya nak minta tolong untuk yang join, okay, yang join saya punya challenge ni, saya nak bagi korang RM200 3 orang. So korang boleh
update portfolio korang dekat dengan hashtag Settle Lab Challenge, and then korang update dekat IG, korang tag lah saya Azambuddin _ and then korang boleh juga kalau korang ada Twitter, korang boleh gunakan hashtag Settle Lab Challenge. Saya bukannya nak pilih siapa ROI paling banyak, siapa, saya nak randomly pick up je. So siapa yang nak join in term of this challenge, korang boleh je hashtag ke apa, kita akan tengok lah mana yang saya rasa saya nak pick up randomly, dan saya ambil lah, follow rule yang saya tetapkan. So kita tengok macam mana, adakah korang boleh buat duit ke tak. Setakat ni I'm very happy lah, dan saya sangat-sangat rasa hari ni M3Tech ni boleh jalan. Maybe dia boleh pergi sampai 1.5 untuk hari ni lah, untuk 3 hari bulan 8. Tapi for timing kita tengok dulu, kita monitor dulu. InsyaAllah ada rezeki korang. So itu saja untuk full direction untuk M3Tech, and I'm hoping korang happy. Semoga dilimpahkan rezeki, semoga korang tambah. So ini adalah ilmu baru untuk korang, ini adalah golden crosses. Kalau EMA 50, 100 dan 200 crossing, maksudnya direction dia nak pergi higher. So boleh target dulu 105, kalau break 105 dan korang boleh target higher lagi lah. Biasanya dalam saham ni kan dalam saham ni kalau korang sabar, kalau korang bersabar, korang boleh sanggup tunggu, korang boleh tahan keimanan korang, korang boleh untung banyak. Kenapa saya cakap macam tu? Korang imagine last time saya bagi Notion tu saya bagi harga 775 kan. Saya bagi 775 dekat kita public group, sebab saya pun baru buat je sharing tu. Saya bagi share dengan korang ni, this price ni 775 kat sini, saya suruh korang beli kalau last Friday. Tapi dekat dalam group saya, group The Master Trader yang kita guide, saya suruh diorang beli masa ni, this area 51550 masa ni. Korang tengoklah berapa jauh kalau korang boleh mampu pegang. Cuma kalau korang investor, mindset korang investor, korang akan pegang naik sampai TP, korang takkan jual sebab korang trust the value of the company. Tapi macam saya tak suka investor. Saya pegang, kalau saya rasa untung, saya rasa sekenyang, dan saya berpuas hati, saya akan jual. Jadi macam kalau you jenis swing trader, you beli naik at 1 TP, touch dia punya resistance, jual. Nanti jatuh balik retracement, beli balik. Naik lagi, jual. Itu cara you nak trade. Alright? So don't worry, benda ni untuk investment atau trading ni maybe ambil masa untuk korang biasakan. Untuk orang baru lah, untuk orang lama korang dah macam expert gila. Tapi kalau orang baru, maybe korang macam terpinggir apa benda nak buat kan. So don't worry, benda ni normal. So korang just relax je. Jangan gopoh gapah, belajar ilmu slowly. Jangan risau, market tak ke mana, market akan sentiasa ada. Selagi negara kita tak bankrupt, market masih boleh buat duit hari-hari. Trading ni kan hari-hari boleh buat duit. Walaupun market merah ke hijau ke, tak kisah, hari-hari ada opportunity untuk buat duit. Cuma ilmu tu lebih penting. Kalau korang belajar, korang tahu apa yang korang nak buat, trading korang bagus, InsyaAllah korang punya consistency trading pun bagus. Jangan takut nak rugi. Saya cakap terus terang, dekat dalam pegangan saya sekarang ni bukannya untung semua. Kalau korang tengok pegangan saya sekarang banyak merah. So sebab, tapi saya tahu kalau saya pegang merah, and kita beli atas technical analysis. Jadi kalau kita dah ada support kita, the price yang kita tahu, kalau jatuh kita kena buang, kita kena jual. Jadi kita peganglah selagi mana dia tak sentuh kita punya support, dan relax. And korang kena tahu juga penceritaan di sebalik that stock. Information ni dalam stock market, information ni sangat berharga. Kalau macam contoh, korang tahu apa yang sedang berlaku macam Dolphin. Kenapa saya beli Dolphin? Kenapa saya pegang walaupun hari tu saya dah untung 2,500, saya tak jual pun. Saya dah untung Dolphin tu, harga masa saya dapat OR dia bagi saya dekat 4 ke 5,000 macam tu, saya tak ingat. And then Dolphin tu dah naik kejap, saya dah untung 2,500.
Sebab saya average harga 0.95, tapi saya tak jual. So apa? So saya punya matlamat, saya nak try pegang lama sikit, saya nak tengok saya boleh ke tak tahan untuk pegang swing. Sebab kalau buat macam tu pun kita boleh untung, tak ada masalah. Cuma saya nak tengok berapa persen ROI saya boleh gain dalam sebulan. Saya nak tengok maksimum ROI. Sebab setakat ni baru beberapa kali je yang saya pernah pegang yang untung 5 figures. Saya belum, jarang-jarang. Biasanya saya akan 4 figures saya dah take profit. Orang kata tak ada telur. Tapi this time saya nak try lah. Kalau ada rezeki, ada rezeki. Tak ada rezeki pun it's okay. Untung rugi adat pelaburan. Tapi yang penting hujung bulan apa yang korang withdraw, untung ataupun rugi. Alright, so itu saja daripada saya. Hopefully kita berjumpa lagi. Follow, subscribe saya punya YouTube channel, follow IG saya, and then insyaAllah kita akan berkongsi lah. Setakat ni saya akan buat perkongsian through Telegram dulu sampai laptop saya dapat, and then saya akan buat editing lah guna untuk perkongsian-perkongsian lain. So korang boleh bersabar, stay tune, and insyaAllah semoga berjumpa lagi.